Rabbana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal ma'na, dan bermaksud. Ini halaman 8 ni. Ini yang ditanda dekat sinilah. Kalau yang lain tanda juga. Yang lain tanda juga. Siapa suruh tak tanda? Jadi tanda aja lain kali. Apa? Oh, dilipat je nanti, dikepilkan je. Muka surat 8 daripada bawah 1 2 3 4 6 5. Muka surat 8 daripada bawah baris nombor 5. Saya jujur paling malas mengajar ketika mana saya tengok orang. Ini bukan paling malas mengajar, paling malas mengaji kalau saya. Ngaji, saya sendiri-sendiri nak ngaji paling malas ketika mana dulu saya tengok ustaz-ustaz dulu, tok guru dulu kalau datang pengajian, dia mesti bagi tahu. Hari ni kita mula daripada baris ni, daripada nombor bawah daripada bawah, baris ni daripada atas. Waduh, seolah-olah orangnya sendiri tak nak ngaji gitu, nak disuruh ngaji gitu. Sehingga kan barisnya pun tak tahu. Segitu sekali. Oleh tu cara saya sudah, kalau perlu dikepil gitu. Kalau cara dulu kan, kalau dikepil kitabnya dahlah kertas murah dulu. Jadi kalau dikepil rosak. Jadi mereka dulu tak kepil. Lagi pula hartanya harta infak. Nak tulis jadi apa boleh ya hukumnya gitu. Ini bukan wakaf. Ini infak. Bila infak, kita buat dia untuk kebaikan dia. Jadi kalau kita nak conteng, ni bebas. Tak terkait dengan hukum apa-apa pun. Hatta kalau dia kata wakaf untuk mengaji, syarat untuk mengaji mesti tulis nota. Nak tanda itu tanda ini, maka bebas untuk menulis. Jadi itu. Maka kalau perlu untuk tanda aja. Datang minggu depan orang lain yang guna kitab ni, dia kata, "Oi, siapa punya tulisan bodoh ni?" Ya suka hati gitu. Yang penting kita tulis gitu. Maka caranya gitu. Oh, paling stres. Tengok tok guru dulu. Kita nak mengaji pun habis mood gitu. Waduh, kesiannya. Orang-orang kat situ seolah-olah macam tak pernah ambil minat nak mengaji. Seolah-olah gitu, bukan betul, seolah-olah. Kenapa? Setiap kali datang ustaznya, hatta Ustaz Azrin. Saya pernah beberapa kali hadir pengajian Ustaz Azrin dekat Banting Baru. Pernah saya ikut apa tu yang dekat Sejangkang tu, apa tempatnya? Fatimah, surau Fatimah. Ada kan? Ada surau Fatimah kat sana. Apa ya? Surau apa ya? Taman tu, dia masuk taman dia. Kalau dari sini pergi ke Kelang, nak menuju ke Kelang, dia taman tu masuk belah kanan. Apa? Taman Perwira, Surau Fatimah, Tun Fatimah, Taman Perwira. Saya hadir ke sana pun sama juga orangnya. Aduh, padahal kitab tu ngajinya seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, 2 minggu sekali barangkali. Bermakna patut ditanda, tapi orangnya tak tanda. Jadi kat sini sudah, kita tak amalkan mazhab sayang kitab. Memang kitab untuk mengaji ditanda-tanda aja. Kalau huduh aja gitu, nak buat macam mana? Untung nasib orang ni gitu. Itu, dia tahu itu kan, 5 daripada bawah. Naik ke atas. Wal makna dan bermaksud, dan makna dan bermaksud. Yunshi'u, itu menjadikan ia musannif as-salata akan selawat wassalama dan sejahtera alaihi ke atasnya. Itu apa? Ini sambungan yang minggu lepas. Itu apa? Ketika disebut di atas daripada atas. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabi. Jadi pengarang nak sambung balik, dia kata apa? Dan ucapan dekat sini, pengarang nak memulakan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minggu lepas sudah dibahaskan secara panjang tentang Nabi tak Nabi, segala bagai Rasul tak Rasul, segala bagai sudah itu. Wa Muhammadun, dan nama Muhammad.
Alamun itu isim alam. Apa isim alam? Isim yang menunjukkan kata nama orang. Itu isim alam. Seperti saya Muhammad Naim, maka ini isim alam. Tapi kalau kitab itu bukan isim alam, bukan nama orang. Gitu. Itu namanya isim alam. Bila nama orang sekalipun, nama orang tu tak macam nama orang. Suparjo contohnya. Contoh. Gitu. Maka adakah itu dipanggil isim alam? Ya, dipanggil isim alam. Yang penting nama orang. Namanya apa? Namanya botol mineral. Contohnya namanya gitu, maknya bubuh. Botol mineral bin botol wine. Contohnya. Contoh ni guru-guru tapi contoh. Jadi fahaman kita botol mineral ni adalah satu botol. Tapi ketika mana perkataan botol mineral diletak kepada nama orang, maka dia menjadi isim alam, kata nama orang. Begitu, bukan semua botol gitu. Begitu. Misalnya ada orang nama Miss Wan. Lahir hari Khamis pada waktu awan. Betul lah, Miss Wan jadinya. Jadi ya, kita tak akan kata itu menunjuk kepada hari dah kalau dia buat nama gitu. Kita tak akan menunjuk kepada waktu petang, tak. Tapi dia dah pun menjadi nama orang. Itunya. Muhammad asalnya bukan nama orang. Itu terbina daripada kita panggil apa ya? Konsep sorof. Sorof itu perubahan perkataan di dalam bahasa Arab. Tapi setelah mana diletak nama orang kepada orang, maka itu dipanggil sebagai isim alam. Ada orang-orang dulu namanya kuntum, mawar. Kuntum tu apa? Bunga. Mawar tu apa? Bunga. Tapi ketika mana sudah diletakkan kepada orang, maka dia akan jadi nama orang. Nama dia lah, bukan kuntum tu semua nama orang, bukan. Begitu. Barangkali kuntum tu jadi ayat Quran. Betul. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kuntum juga. Gitu. Naim kalau diletakkan nama orang jadinya nama. Kalau dalam Quran tak jadi nama. Betul. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Ya, bukan nama, itu bukan nama. Itu nak menunjuk kepada kenikmatan. Kalau saya, ya tak nikmat. Kenapa? Musibat namanya. Ya. Wa Muhammadun, dan Muhammad itu alamun isim alam mangkulun yang dipindah min ismi maf'ulin daripada isim maf'ul. Ini semua bahasa Arab ya. Al-mudha'afi yang digandakan al-aini ain fa'il. Asalnya pada hamada yuhammidu. Hamada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammadun wa zaka fahuwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Itu konsep sorof begitu, sorof. Tak payah ambil tahulah tentang sorof ni. Buat pening kepala. Wan nabiyyu, dan lafaz nabi itu badalun. Itu badlun, bukan badlun. Badalun. Ada pen, tanda je. Halal tanda. Tanda lebih baik daripada tak tanda kalau ada pen. Kenapa? Kerana takut-takut orang baca badlun. Lain maknanya. Badalun baru betul. Dan lafaz nabi itu badlun. Itu i'rab ke badal. Macam mana? Ini kena ngaji ilmu nahwu pula. Dia berkaitan dengan apa kita panggil tata bahasa Arab pula. Kerana dalam bahasa Arab itu namanya nahwu. Nahwu ni ada beberapa permasalahan, di antaranya badal. Misalnya di antara contoh badal lagi tu, contoh badal. Akal tu sama kata. Akal tu sama kata sulusahu. Sulusaha lah kita. Akal tu sama kata sulusaha. Aku makan ikan 1/3 je. Maksudnya gitu. Jadi itu namanya badal. Mula-mula kita nak bagi tahu kita makan ikan. Lepas tu kita nak spesifikkan yang kita makan tu cuma 1/3. Ataupun apa? Akal tu lahma. Aku makan daging nisfahu. Setengahnya. Kita tak makan semua daging, tapi kita makan setengah daging je. Itu maksudnya badal. Minhu, wan nabi, dan lafaz nabi itu i'rab ke badal minhu daripada Muhammad, ataupun atfu bayanin, ataf bayan. Ataf bayan juga dalam bahasa Arab. Alaihi, ke atasnya Muhammad, dan ala salawat salam atas alihi at-tahirin, keluarganya Nabi SAW yang suci mereka itu. Keluarga Nabi. Kenapa dipanggil keluarga Nabi suci? Tak buat dosa ke? Tidak. Dengan mana mereka ni dijaga oleh Allah SWT. Kan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya hanya saja Allah menghendaki untuk menghilangkan rijis. Rijis itu apa? Najis, kekotoran daripada kamu. Wa yutahhirakum, dan Allah nak mensucikan kamu dengan tathira, dengan sebenar-benar kesucian. Maka kita dengan keturunan Nabi, kita harus bersikap baik dengan mereka, kerana mereka orang-orang yang suci, keturunan-keturunan yang suci. Sekalipun
keturunan Nabi tersebut, maaf gitu. Kalau terkena ya kena. Misalnya keturunan Nabi tersebut, misalnya apa ya? Yang melakukan perkara yang haram misalnya, pemaksiat misalnya. Maka adakah kita akan mencintai dia? Ya, kita akan mencintai dia. Tapi bukan suruh ikut dia. Beza. Ikut adalah pada kebenaran. Sementara mencintai itu tak syarat pada kebenaran. Kalau mencintai orang dek kerana hanya dia betul, kalau dia salah, kita tak mencintai dia, maka itu bukan cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki adalah kita bersedia untuk menerima baik dan juga buruk seorang, itu cinta. Adapun kalau nak ambil yang baik-baik, itu bukan cinta. Itu apa? Hipokrit namanya. Gitu caranya gitu. Hum mereka. Hum bermula mereka itu keluarga. Kama sebagaimana telah berkata Asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i, aqaribuhu al-mu'minuna, itu kerabatnya Nabi yang mukmin mereka itu. Min daripada bani, keturunan Hashimin, keturunan Hashim, dan keturunan bani dan keturunan al-Muttalib. Maka ni pandangan Imam Syafi'i apa? Pandangan Imam Syafi'i, keluarga-keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang beriman daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Tapi Imam Nawawi penjelaskan balik, spesifikkan pada maqam zakat. Maka itu ketika mana Nabi tak boleh terima zakat, dengan makna Nabi tak makan duit zakat. Dan juga anak-anak cucu Nabi pun tak boleh makan duit zakat. Lah, siapa mereka tu? Adalah merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman. Jadi bukan Nabi je, bukan anak Nabi je, bukan cucu Nabi je. Al-Abbas, bapa saudara Nabi, pun tak dapat makan duit zakat. Siapa lagi? Ibnu Abbas, anaknya, cucunya. Itu semua. Kenapa? Al-Abbas daripada Bani Muttalib. Maka mereka tak boleh untuk ambil duit zakat. Tu, tak boleh. Dia tak boleh bagi duit zakat kat dia orang. Sekalipun dia orang miskin, kalau kita takkan bagi duit zakat. Kenapa tak bagi duit zakat? Kerana mereka dulu ada hak daripada harta ghanimah dan juga harta faid. Dulu kan ada sistem peperangan jihad. Mereka dapat duit pada tu. Adapun sekarang, sebahagian daripada ulama dalam mazhab kita membolehkan untuk bagi mereka zakat pula. Kenapa pula? Kerana sekarang dia orang tak dapat harta ghanimah dah. Ghanimah sudah mana, perang pun tak ada. Kalau kita pergi perang kan dipanggil teroris. Betul? Itu namanya. Sebenarnya betul tak untuk wujudkan peperangan? Sebenarnya betul untuk mewujudkan peperangan itu adalah jalan yang paling betul sekali. Betul. Kerana kewajiban untuk melakukan jihad itu, kewajibannya adalah setahun sekali. Kewajiban untuk negara-negara Islam keluar berjihad. Tetapi di zaman sekarang, kalau kita keluar berjihad, misalnya Malaysia keluar berjihad, pergi serang Thailand, maka kita akan dipanggil sebagai teroris, betul? Tapi kalau Israel buat kat kita, tak apa, itu tak dipanggil sebagai teroris. Gitu. Right. Orang Islam memang macam tu. Adakah hukum-hukum ni suatu masa perlu untuk ditentang? Ya. Hukum-hukum yang sebegini suatu masa perlu untuk ditentang. Kenapa? Kerana ketika mana ingat gini, kena ingat, musuh tersebut kalau kita tak lemah dia akan lemahkan kita. Itu konsep peperangan. Dan konsep kalau kita baca sirah Nabi Muhammad SAW, kebiasaan Nabi SAW, kalau dapat tahu puak sana nak serang Nabi dah keluar dah, jom serang. Ini konsep Nabi. Lepas tu kena baca banyak baca sirah lah. Bukan suruh wujudkan perang. Jangan pula orang Sungai Buaya semangat nak pergi perang. Jangan. Ya sudah, kita faham cukup. Moga-moga ke depan. Moga-moga ke depan, entah bila waktunya, wallahualam. 100 tahun lagi, sebelum kiamat, esok nak kiamat, wallahualam. Yang penting moga-moga ke depan terjadi. Dan memang akan terjadi ketika mana Nabi Isa turun. Nabi Isa belum turun, tapi Imam Mahdi dah ada. Imam Mahdi umurnya saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 600 apa 600 bahasa Jawa? 600 tahun. Itu kerana beliau lahir. Ini mengikut pandangan daripada Imam Suyuti. Ketika membahaskan tentang masalah Khidir, dia kata Khidir pula Mahdi. Imam Mahdi lahirnya pada tahun 200 Hijrah. Bermakna Imam Mahdi sekarang dah ada. Ya dah ada, tak usah dicari. Kita tak usah dicari. Adakah jadi dia dah tua krepotnya? Tak mustahil juga untuk dia masih seknom. Kenapa pula? Lah Nabi Khidir kan seknom lagi. Betul? Begitu. Jadi itu tak mustahil terjadi kepada beliau. Adapun
Sebahagian pandangan ulama yang lain kata tak, beliau belum lahir. Kalau beliau belum lahir, itulah yang dikejar-kejar oleh orang-orang zaman sekarang. Nak tunggu bila Imam Mahdi nak lahir. Ada berkata Imam Mahdi lahir dekat bangsa Nusantara. Aduh, jam kalau Imam Mahdi lahirkan Nusantara gitu. Ada berkata Imam Mahdi lahirnya dekat Syiah. Ada Imam Mahdi lahirnya dekat Arab. Ada yang dah kata tu putera Salman dekat sana tu dia lah. Oh, Imam Mahdi. Ada yang gitu pula. Oh, macam-macam saya keluar. Oleh itu saya fikir-fikir, ya sudahlah, Imam Mahdi dah ada dah, sudah. Cuma belum terzahir. Ini semua pandangan-pandangan ulama ni, semua pandangan ulama. Kalau tinggal dibaca kaji tahu jenis tahu, baca kitab Arab tu dibaca kaji jumpa juga nanti. Kalau tak tahu baca kitab Arab, sudah ambil dekat saya aja gitu. Itu saya orang membaca, insya-Allah tak kelentong gitu. Jamin. Apa tu? Waqila, dan dikatakan. Bila disebut dikatakan, ini menunjuk kepada pandangan yang lemah, kebiasaannya. Barangkali pandangan yang lemah ni kita kuatkan barangkali. Waqtarahu, dan telah memilih akan dia. Akan apa? Pandangan lemah ni. Qila ni pandangan qil. Qil ni bukan nama orang. Dulu masyhur ada seorang ustaz tu, ni kawan-kawan kita cerita kat FB tu kan. Dia singgah kat masjid tu. Bukan kawasan dia lah, singgah kat masjid sembahyang gitu kan. Habis sembahyang tu dah ada pengajian, dia pun duduk lah tunggu mengejap gitu kan, ambil barakah. Tuk pada kat kitab tu, kitab Jawi, dia tulis waqil. Lalu ustaz tu baca, dan berkatalah Syekh Qil. Qil bukan Syekh bang. Qil tu satu istilah dalam mazhab, menunjukkan bahawa pandangan ni adalah pandangan yang lemah. Begitu, itu Qil tu bukan nama orang. Dan dikatakan gitu, dikatakan sebagai orang. Bila dikatakan ni seolah macam tak berapa nak kuat gitu. Dan waqtarahu, dan memilih akannya, akan Qil ni. Siapa yang pilih? An-Nawawi oleh Imam Nawawi. Innahum, sesungguhnya mereka. Apa, siapa mereka? Keluarga Nabi itu. Kullu, tiap-tiap muslimin, orang Islam. Jadi apa kalau mengikut Imam Nawawi pula, keturunan Nabi, keluarga Nabi bukan Bani Hashim, Bani Muttalib je, tapi semua orang Islam. Bukti ada, bukti ada. Al-Quran sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu adalah saudara. Maka kita semua adalah keluarga Nabi lah. Kita bukan darah Nabi. Ya memang, tapi kita seiman mengikut agama yang dibawa oleh Nabi. Oleh kerana itu kita bersaudara dengan Nabi. Ya. Wala'alla, dan mungkin ataupun boleh jadi qaulahu, perkataannya musannif dalam matan at-tahirin, yang suci mereka itu, muntaza'un, bukan muntazi'un tapi muntaza'un. Itu diambil min qaulihi, daripada firman-Nya Allah Taala yang berbunyi wa yutahhirukum tathira. Memang diambil dari sana. Ini satu konsep dalam ilmu balaghah, kita panggil iqtibas. Iqtibas tu gini. Kita ada hadis gini, kita ada hadis. Misalnya al-mu'min la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis Nabi. Maknanya lah, tidak sempurna iman seorang kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Lalu misalnya kita pergi jumpa orang ni, kata, kita ni semua kena mencintai saudara muslim kita, kerana itu adalah tanda kesempurnaan iman. Kita tak baca hadis, kita ucap perkataan tu. Maka konsep ni dalam ilmu balaghah dipanggil sebagai iqtibas. Ambil hadis ataupun Al-Quran, dicakap macam biasa. Kita baca surah Wal-As, masyhur surah Wal-As tu demi masa gitu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Betul, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lalu kita pergi nyembang kawan kita, kau tahu tak, kita semua ni, manusia ni selalu berada dalam kerugian. Maka perkataan ni ucapan kita, tetapi dikutip daripada ayat Al-Quran punya ucapan. Ini dalam bahasa Arab dipanggil, dalam bahasa balaghah lah, bahasa Arab dipanggil sebagai iqtibas. Ini kita panggil kecantikan bahasa Arab lah gitu. Nak terang sangat-sangat pun orang kat sini tak ngaji nahwu, tak ngaji sorof, tak ngaji balaghah, tak ngaji apa-apa, sudah jangan ditarang sangat-sangat. Buat biasa-biasa sudah. Wa ala, dan selawat atas sahabatihi, segala sahabatnya. Jam'un, jam'u sahibin, jam'u sahibin Nabi. Dia kata sahabat itu jamak daripada mufrad sahib, iaitu sahabat an-Nabi, Nabi. Yang mana sahabah ni apa? Kata jamak. Kata jamak tu apa? Kata banyak. Kata tunggal dia apa? Sahib.
Saya pernah terangkan bahawa kita dalam bahasa Arab ada lafaz satu, lafaz dua, lafaz tiga dan ke atas. Lafaz satu dipanggil lafaz tunggal. Seperti apa? Seperti kitabun, kitab. Itu lafaz tunggal. Dua kitab kita panggil kitabani, dua kitab. Banyak kitab kita panggil kutub. Macam tu pula. Salah satu kutubin, gitu. Kutub jadi kutub, tak jadi kitabun, kitab. Dia bukan level-level kunut. Kalau kunut pendek macam mana? Kunut panjang jadi kunut. Bukan gitu. Bahasa Arab tak main gitu. Bahasa Arab dia ada cara-caranya sendiri. Ini gurau-gurau tapi harus faham jelas je. Wa qawluhu ajma'ina, dan bermula perkataannya musannif ajma'in sekalian mereka itu takkidun, itu menguatkan selawat dan salam di sahabatihi, bagi sahabatnya. Dengan mana bukan hanya saja kita kirimkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita kirimkan juga selawat kepada siapa? Kepada keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi juga, tak lupa gitu. Mesti. Tetapi untuk memulakan selawat kepada sahabat Nabi itu dilarang. Misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Abu Bakar, itu tak boleh. Kerana mereka hanya berhak untuk ikutan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu namanya ikutan. Nak mula-mula letak kat depan tak boleh. Allahumma salli ala sahbi Muhammad. Allahumma salli ala ashabi Muhammad. Tak boleh gitu. Mereka hanya layak dengan taraddi. Taraddi itu apa? Ucapan kita radhiyallahu an. Allahumma rda an sahabatin Nabi SAW. Allah, ya Allah, redakanlah sahabat-sahabat Nabi. Oleh kenapa? Kerana Allah menggunakan lafaz redha kepada mereka dalam Al-Quran dengan ucapan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah tak guna selawat, tapi untuk Nabi Allah guna selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu. Oleh kerana itu pada nabi-nabi kita pakai selawat. Pada selain nabi kita bebas. Pakai rahimahullah boleh, pakai radhiyallahu an boleh. Biasanya dulu masyhur lah, kalau Jumaat Tabligh biasanya dia orang akan ajar, kalau dekat sahabat kita sebut radhiyallahu an. Kalau dekat ulama tabi'in kita sebut rahmatullah alaih, rahmatullah gitu. Sebetulnya boleh bebas gabung. Boleh je kita sebut Imam Syafi'i radhiyallahu an. Apa lagi? Contohnya Tok Kenali, contohnya radhiyallahu an, boleh. Dan pada sahabat kita boleh juga sebut Abu Bakar rahimahullah, boleh sebut. Melainkan yang paling utama adalah kita relatekan dengan cara Allah. Pada sahabat Allah sebut redha. Itu apa? Jadi pada sahabat kita sebut nama sahabat, kita sebut radhiyallahu an. Pada ulama-ulama tabi'in kita sebut rahimahullah. Begitu. Jelas tak jelas ni? Tak jelas sudah buat bodoh aja gitu, santai-santai aja. Saya tengok orang-orangnya pun sudah tak jelas gitu. Saya malas nak serius dalam pengajian. Dan orangnya tak capai level gitu nak serius-serius. Santai-santai sudah. Masih muqaddimah bang, masih muqaddimah. Kita masih muqaddimah kita sampai muka surat 15 je. Bukan pakcik-pakcik je stres, saya pun stres kat sini baca muqaddimah je gitu. Tapi kerana pentingnya untuk baca muqaddimah, oleh itu saya tetap baca juga. Kerana ini masyhur. Syekh Syam selalu kata pada kita orang, al-muqaddimatu minal muhimmati. Muqaddimah tu terisi padanya perkara-perkara yang penting. Jadi mau tak mau kena juga baca. Padahal saya terus masuk kitab taharah aja, kitab suci. Tapi tak boleh, itu tak boleh. Semua kemudian Zakara menyebut al-musannifu oleh pengarang annahu bahawa sesungguhnya pengarang mas'ulun itu diminta fi tasnifi pada menyusun ataupun mengarang hadzal mukhtasari, ini ringkasan. Jadi dia masuk nak syarat bahawa sebenarnya pengarang buat kitab ni kerana pengarang Abu Syuja' diminta untuk tulis kitab ni. Bukan dia suka-suka nak buat. Dan umumnya keberkatan kitab-kitab yang terdahulu ketika mana kitab tu diminta untuk dibuat, bukan suka-suka nak buat. Umumnya banyak kitab begitu. Kitab hadis yang paling masyhur itu Bulughul Maram. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia diminta untuk buat. Faham gitu? Bukan. Kalau dia buat untuk anak dia, buat untuk anak dia. Abi Syuja' diminta untuk buat. Kitab Al-Luma' dalam ilmu usul fiqh itu diminta untuk buat. Jadi kebanyakan kitab-kitab ni diminta untuk dibuat.
Maka ketika mana diminta, kita ada rasa macam, ya Allah, kesiannya dia orang ni nak minta tulis kitab. Jadi ulama-ulama kita tulis. Jadi ketika tulis tu dia tak mengharapkan apa-apa. Betul-betul sangat-sangat murni kepada Allah SWT. Lebih daripada orang yang menulis memang nak tulis. Lain gitu, lain. Biqaulihi, dengan katanya sa'alani, iaitu meminta akan daku, iaitu akan aku, ba'du oleh sebahagian al-asdiqai, kawan-kawan. Al-asdiqa itu jam'u sadiqin. Dianya lafaz asdiqa itu jamak, kata banyak untuk lafaz sadiq. Sadiq tu satu kawan. Kalau banyak kawan namanya asdiqa begitu. Itu. Kalau dalam cerita Piramli, Sadiq Sigaraga. Sadiq Sigaraga. Waqau, tapi ingat perkataan Sadiq, kawan-kawan kat sini bukan kawan-kawannya minta sebenarnya. Ini anak-anak muridnya yang minta. Loh, kenapa dia panggil anak-anak muridnya sebagai kawan? Kerana tawaduk seorang guru. Umumnya guru-guru diminta untuk tawaduk, umumnya. Tetapi pelajar-pelajar diminta untuk beradab. Begitu. Tapi kena ingat, ada guru yang sombong. Adakah pelajar akan terus beradab? Ya, akan terus beradab. Ada pelajar yang kurang ajar? Ada. Adakah guru diminta untuk terus tawaduk? Ya, diminta untuk terus tawaduk. Jadi tawaduk bukan datang daripada satu pihak. Tawaduk itu datang daripada kedua-dua pihak. Adapun kalau pelajarnya auzubillah min zalik, kurang ajar gitu kan, berasa pandai sendiri, lepas tu gurunya tawaduk seorang-seorang pun tak jadi juga gitu, tak jadi juga. Tapi tetap perlu guru diminta untuk tawaduk. Ya, tetap diminta untuk tawaduk. Hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah memelihara mereka. Semoga memelihara akan mereka oleh Allah yang maha tinggi. Jumlatun du'aiyatun, itu jumlah yang dinisbah kepada doa. Itu apa? Hafizahumullah. An a'mala 4 minit lagi. Ini azan saya nak tutup. Kenapa saya nak tutup? Bukan malas nak ngajar. Kerana bila dah azan, nak mula balik enjin tu lambat sikit, nak panas. Bila dah panas, nanti kena stop juga hampir pukul 9. Jadi daripada kita start enjin 2 kali, rugi minyak. Baik kalau dah sampai itu terus kita tutup enjin, tak payah dia panas-panaskan dah. Sudah, orang-orang lain pun cukup, tak payah jalan laju-laju. Saya fikir lama ngaji kat sini lagi lama daripada ngaji dekat Sungai Buaya. Tapi dekat Sungai Buaya bahasnya lagi banyak. Saya kata kenapa? Kerana ada azan. Jadi bila ada azan, kita kena apa? Kita kena nak mula balik lepas azan. Lama tu azan 3 minit 4 minit kan. Nak mula balik enjin. Wah, dia start motor, nak kena panaskan minyak gitu, buka aircon sikit-sikit gitu. Motor mana ada aircon, boh je lah aircon. Jadi nak panas lama gitu, nak pergi tak payah laju-laju, kena bawa slow-slow dulu, baru naik atas highway, baru tembak 12, 13, 14. Jadi jangan rugi minyak kita. Minyak sekarang mahal. Dekat Malaysia murah. Begitu. An a'mala, akan bahawa aku buat mukhtasaran, akan satu ringkasan, huwa ia, definisi mukhtasar. Definisi mukhtasar, huwa itu karangan atau tulisan, qalla yang sedikit, lafzuhu lafaznya. Dengan mana apa? Mukhtasar, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil ringkasan. Ringkasan ni apa makna dia? Sesuatu yang lafaznya sedikit. Wa kathura maknahu, dan banyak maknanya. Sebab tu kitab tu kecil lah. Tapi kalau disyarah tu masuk ke dalam. Kenapa? Kerana kitab ni kitab yang ringkas. Jadi syarahnya boleh pergi ke laut. Syarahnya ke laut, bukan orangnya ke laut. Syarahnya ke laut, orangnya ke laut, nanti pergi ke sana laut. Tapi syarahnya biar ke laut. Faham ke? Fil fiqhi, pada ilmu fiqh, huwa ia apa? Lafaz fiqh, lughatan, pada segi logat. Logat itu bahasa Arab. Al-fahmu, itu faham. Maka perkataan fiqh memang bahasa Arab kan. Tapi daripada segi bahasa Arab biasa, itu dipanggil sebagai, maknanya sebagai kefahaman. Kalau kita kata, tadi engkau dah tahu belum cara nak masak nasi goreng? Dia kata, dah faham dah. Bermakna dia dah jadi faqih nasi goreng. Segi bahasa gitu. Begitu. Wastilahan, dan pada istilah. Istilah siapa? Istilah ulama fiqh. Ketika ditanya kepada ulama fiqh tu apa? Maka mereka menjawab, al-ilmu, itu satu nama ilmu, bil ahkami, dengan segala hukum, asy-syar'iyyati, syariat. Maka fiqh ni apa? Ilmu yang membahaskan tentang hukum-hukum syariat.
Al-amaliyati, yang dinisbah kepada amalian, amaliyah ataupun pekerjaan yang melibatkan perbuatan kita. Ibadat perbuatan, muamalat perbuatan, munakahat perbuatan, jinayat pun perbuatan. Itu namanya fiqh. Al-muktasabu, betul ya? Al-muktasabu, bukan muktasabi. Yang diperoleh min dari adillatiha, dalil-dalilnya, hukum at-tafsiliyati, yang detail. Tafsili itu detail maksudnya. Dengan mana apa? Fiqh ni apa? Fiqh ni adalah satu ilmu yang melibatkan syariat, yang syariat satu yang melibatkan perbuatan kita, lalu tempat ambilannya, tempat rujukannya daripada dalil-dalil. Jadi fiqh mazhab Syafi'i ataupun mazhab-mazhab yang tiga lagi, mereka semua memiliki dalil. Cuma kalau kitab segini nak letak dalil, tak cukup. Betul, tak cukup. Betul tak cukup. Kitab ni kita boleh ngaji daripada awal taharah sampai ke hujung jinayat. Habis perambaan semua masuk. Kalau dia letak dalil, jangan minta besar ni. Ini belum kan jadi pertama. Kan jadi kedua ada lagi nanti. Kalau minta buah dalil, jangan minta 2 jilid, minta 10 jilid. Kalau misalnya kitab tu 10 jilid, pakcik-pakcik nak ngaji sampai tua. Kalau ngaji muda-muda, ngaji sampai tua baru pergi kahwin. Kenapa? Baru boleh masuk bab kahwin. Oleh kerana itu ulama kita meringkaskan kitab-kitab fiqh. Imam Syafi'i punya kitab dalil. Kita dia tu penuh dalil. Baca sikit ni keluar dalil. Setiap hukum ada dalil. Tapi kenapa tak diajar pada orang awam? Orang awam nak beramal, bukan nak jadi alim. Beza tu. Okey. Cukup. Jangan dah jauh-jauh. Nanti kita tutup enjin ni. Moga selamat semua sampai. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.